Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya Rohaya binti Abu Hassan, merupakan pensyarah daripada Fakulti Komunikasi, Seni Visual dan Pengkomputeran. Okey, untuk hari ini sebenarnya saya nak share sedikit ilmu knowledge kepada adik-adik semua. Okey, berkaitan dengan cara untuk membangunkan simple apps. Okey, simple mobile apps. So saya pasti adik-adik semua ada handphone, betul? Ada handphone dan juga kebanyakan pelajar-pelajar sekarang handphone pun dah canggih-canggih, dah ada smartphone masing-masing. Okey, jadi sebelum kita pergi kita masuk kepada macam mana kita nak bangunkan apps, mungkin lebih baik kita bagi sedikit definisi lah apa yang dimaksudkan dengan apps. Okey, ada lagi tak yang tak tahu apa itu apps, kan? Sebab kita nak fokus kepada mobile apps sekarang ni. Jadi kalau kita tengok simple definition ya, aplikasi ni sebenarnya dia merujuk kepada perisian ataupun software. Kalau term yang biasa kita gunakan sekarang adalah software yang kita gunakan, yang kita boleh gunakan dalam telefon pintar kita. Okay, telefon pintar tak kisahlah sama ada dalam bentuk handphone macam yang saya ada ni, ataupun mungkin dalam bentuk tab. Okey, dalam bentuk tab. Dan biasanya untuk mobile apps ni kita ada beberapa platform, sama ada dalam bentuk iOS ataupun dalam bentuk Android, kan? Itu antara platform yang paling famous sekali lah. Apps ni sekarang ni banyak sangat apps yang you all semua boleh refer ya. Maksudnya paling mudah sekali kita boleh terus pergi kepada Play Store. Salah satu apps yang saya rasa sekarang ni paling famous, sebab mutakhir ni kita digegarkan dengan COVID-19, kan? C19 ni. So saya rasa semua orang biasa dengan MySejahtera, kan? MySejahtera, betul? Jadi MySejahtera ni adalah salah satu contoh apps yang mudah, yang simple, yang dibangunkan oleh government ataupun oleh kerajaan sebenarnya untuk memantau, memantau dan juga mengurangkan dari segi kita kata apa? Untuk memutuskan rangkaian COVID-19. Jadi saya pasti semua yang berada kat luar tu dah biasa menggunakan MySejahtera. Okey. Jadi kita bukan nak buat MySejahtera pada hari ni, tapi kita nak buat very simple apps yang menggunakan satu tools yang telah dibangunkan oleh MIT, which is Massachusetts Institute of Technology, Cambridge. Okay. Dia dah keluarkan satu software ataupun satu tools yang adik-adik boleh terus je buat secara online. Okey, caranya adalah boleh terus pergi dekat Google dan just type MIT App Inventor. Okey, MIT saja pun tak apa, MIT App Inventor pun boleh. So dia akan keluar dalam bentuk macam ni lah. So maksudnya tak perlu ingat pun tak apa, just type MIT App sahaja, and then dia akan keluar MIT App Inventor dekat sini. Okey, boleh klik dekat sini. Dan di sini sebenarnya ada beberapa rules lah untuk mengguna pakai MIT App Inventor ni. Yang pertama adalah dari segi wireless dia. Maksudnya bila kita nak buat, sebab kita nak embed dengan handphone kita, make sure penggunaan wireless mestilah sama. Okey, katakanlah sekarang ni macam contoh saya pakai wireless yang data plan handphone saya, maksudnya laptop saya pun mesti menggunakan wireless yang sama. Okey, nanti kalau tiba-tiba bila you run nanti tiba-tiba ada error. Okey, so first yang you kena troubleshoot adalah kena check sama ada wireless tu sama ke tidak. Dia mesti sync ya, mesti sama. Wireless dekat handphone dan juga wireless dekat laptop awak mesti sama. Okey, dan yang kedua, kita mestilah kita kena ada Gmail account. Sebab untuk MIT Inventor ni dia sebenarnya adalah salah satu introduction saja dulu kepada new beginners, especially ya, kepada beginners dan juga intermediate level untuk jadi new inventor, untuk create simple apps. Jadi dia kena ada Gmail account. Okey, kena ada Gmail account. Okey, so macam saya dah ada saya punya Gmail account saya. Okey, awak just terus create apps ni. Okey, dan dia akan masuk ke dalam interface dia ya. Simple interface kat sini. Dekat sini ada banyak sangat tutorial, contoh-contoh, dan every month akan ada competition
yang adik-adik dan juga siapa-siapa yang berminat untuk create app dekat sini boleh direct join dekat sini. Okay, join dekat sini juga untuk tengok untuk sama-sama menjadi bukan sebab sebelum ni you all cuma pengguna sahaja. Sekarang ni kita nak upgrade you punya level daripada pengguna kepada pembangun aplikasi sendiri. Jadi lebih menarik kan? So you boleh buat ikut you punya preference sendiri. Designer mode ni merujuk kepada apa? Apa yang kita nak design dekat user interface kita. Maksudnya dekat handphone tu bila kita buat apps tu, apa interface yang kita nak ada kat situ. Okay, of course dia akan, bila melibatkan interface dekat sini, dia melibatkan, awak nampak kat sini user interface kat sini, dia akan ada beberapa control ataupun beberapa objek yang kita boleh pilih dan kita pilih, kita drop saja. Okay, kita pilih label katalah, kita drag and drop saja. So maksudnya kita nak design interface kita tu macam mana. Itu maksudnya itu berada dalam mode designer. So tengok tadi saya kata apa komponen yang penting yang berada dalam MIT Adventure yang pertama ni, kita ada palette. Okay, palette ni sebenarnya awak tengok user interface, ini yang very common user interface. Okay, which is kita ada button, checkbox, okay, image, label. Okay, ini yang biasa kita gunalah, slider, text box dan sebagainya. Okay, you all tahu tak apa beza label dan juga text box? Pernah belajar tak interface? Tak belajar lagi kan? Tapi secara rasionalnya, tahu tak apa beza control untuk label? Label ni apa? Label ni macam kita nak letak caption lah. So katakanlah saya kata saya nak letak label ni, saya nak letak nama. So dekat sini text for label 1. So you tengok properties, bila saya klik yang ni, dia akan keluar properties untuk label ni. So maksudnya kita boleh tukar, instead of text for label 1, katalah saya letak nama contohnya. Okay, saya letak nama. So bila saya letak nama, dia akan tukarlah label ni kepada nama. Tu label. Okay, kalau saya letak dia sebagai text box pula, okay, kita masuk. Text box maksudnya nanti user akan key in, isi tempat kosong kan, text box. So nama dia, okay, so nama dia apa, text box tu nampak dia akan ada ruang kosong kat situ supaya user boleh input apa yang nak masukkan dalam text box tersebut. Ini dimaksudkan dengan control. Jadi untuk user interface ni atau untuk palette ni, dia ada beberapa categories of palette ni juga. Maksudnya dia ada different type of palette. Yang pertama adalah user interface. Yang tadi kita ada button, alright, kita ada image, kita boleh masukkan image dan sebagainya. Dan dia ada juga, ini kita panggil sebagai drawer. User interface drawer ni, ini ada control bawah user interface drawer. Lepas tu kita ada layout. Okay, layout kita ada horizontal, okay, table arrangement. Okay, kita ada media drawer. So ini kita panggil drawer. Setiap ni social ada, kita ada storage, kita ada experimental, ada banyak kan. So ini semua kita namakan dia sebagai drawer. Dalam setiap drawer tu kita akan ada control related to that drawer. Okay, so kena tengoklah apps awak tu mungkin ada combinations of a few object ataupun control yang you ambil daripada different drawer. Itu kena bergantung kepada kreativiti masing-masing. Macam sekarang dah ada banyak social media. So dia boleh ada untuk sharing, untuk texting, untuk Twitter. Just kita drag je, kita drop. Okay. Dan satu lagi yang saya nak bagi tahu, bila melibatkan palette ni, bawah palette ni kita ada few control. Nama dia control, dia term yang diguna pakai oleh MIT sebenarnya adalah control. Tapi kadang-kala saya guna juga term object. Okey, control ni dia ada dua pula jenis control. Okey, kalau awak perasan, kalau macam saya ambil button ni bila saya klik dia letak kat sini kan. Okey, tapi kalau saya ambil contoh kepada sensor, okey, accelerate sensor ni, saya drag and drop, dia tak keluar dekat atas ni. Tapi macam text tadi, image tadi dia appear kan. Tapi bila saya drag yang accelerator meter sensor ni, dia tak appear pun dekat screen saya. Tapi awak perasan tak dia ada appear dekat bawah. Okay, so itu yang dinamakan sebagai non-visible component ataupun control tadi. So maksudnya apa-apa daripada drawer ni, kalau you drag drop, dia boleh terbahagi juga kepada dua lagi jenis. Sama ada dia visible
Visible maksudnya dia appear dalam you punya interface, ataupun dia adalah non-visible component. Kalau dia tak non-visible component, dia still kita boleh nampak dia berada di bahagian bawah ni. Okay, so maksudnya dia tak appear as a user interface, tapi kita boleh buat something nanti untuk trigger certain action berdasarkan kepada non-visible component tersebut. Takat ni boleh faham tak kelas? Any questions? Kalau saya laju sangat ke, slow sangat ke, boleh bagi tahu. Okey ke tak ni? Boleh. Boleh Takat ni boleh follow lagi ya. So maksudnya tadi first benda yang you all kena faham tadi, first thing yang kena faham dalam kita punya komponen dalam MIT Adventure ni adalah palette yang terdiri daripada beberapa komponen daripada different drawer. Okey, yang kedua adalah viewer. Okey, viewer ni maksudnya dia akan tunjukkan interface kita lah. Okey, interface kita apa yang ada, dan interface tu nanti kita akan test, kita akan tengok dekat handphone kita nanti. Okey, and the third area dekat sini dia merujuk kepada komponen tadi yang saya mention. Komponen ni dia list out, maksudnya dekat screen satu, nampak ini screen satu saya. Okay, screen satu saya apa dia komponen yang ada dekat sini, dan dia akan tunjuk semua komponen ya, yang terdiri daripada visible component plus invisible component, which is non-visible component. So tengok dekat sini, dekat screen satu saya ada label satu. So kalau kita klik label satu ni, nampak dia akan fokus dekat label satu. Kalau saya klik image 1, dia pergi kepada image 1. Dan accelerator sensor dia akan pergi kepada sini. Nampak ya? So dia punya cursor tu akan fokus based on selected komponen yang kita klik berdasarkan kepada screen 1. Okay, so kalau awak nak remove, awak boleh remove ya, katalah button tu nak remove, just delete je lah, delete. Okay, so kalau nak delete apa-apa, just delete. Okay, delete. Kalau nak rename, button 1 rename, so letaklah, selalunya kita tak letak button 1 kan, so letak nama yang lebih meaningful. Okay, katalah saya letak kat sini add button. Okay, add button. Okay, so lagi. Okay, untuk menamakan komponen ni pun biasanya kita letak kita tak letak space, kita letak add button, okay, remove button, search button, for example lah, menu katakanlah, nama button kita dan sebagainya. Okay, so kalau you tak letak, dia akan keluar, katalah label nanti ada 10 label, dia ada label 1, label 2, label 3, label 4 sampai label 10. Especially bila you buat project nantilah. So saya advise untuk you all rename nama tersebut menggunakan nama yang lebih meaningful lah, nama yang lebih sesuai bergantung kepada aplikasi yang awak nak bina ataupun develop. Okay, saya nak you all follow apa yang saya buat. Kita start new project. Okay, start new project. Okay, untuk menamakan project ni, nama project ni mesti bermula dengan huruf besar. Katakanlah nama projek awak exercise 1 contohnya ya. Exercise 1. Okey, exercise 1 ni yang kedua dia tak boleh ada space. Maksudnya exercise space 1. Yang ni salah. Katalah kita kata exercise space 1. Yang ni is an invalid project name. Okey, kalau nak sama ada exercise 1 ataupun exercise underscore 1. Tapi jarang kita guna underscore untuk nama projek. Biasanya kita letak exercise 1. Jadi untuk exercise ni kita follow je, kita nak letak nama dia talk to me. Saya nak semua follow saya apa yang saya buat sekarang ya. Talk to me. Okay, type talk to me. T huruf besar, 2 T huruf besar dan juga M huruf besar. Talk to me. Talk to me ICTBC. Saya letak je lah talk to me ICTBC. You all letak talk to me je lah. Okay, so dia akan create talk to me ICTBC macam ni. Okay, saya klik ni. Okay, talk to me. Ini adalah screen talk to me saya tadi. Okay, screen talk to me saya. Ini first screen saya. Okay. So ini kalau tengok ni contoh nama projek yang sah. Nampak walaupun dia panjang ni. Tapi kita tak galakkan sangatlah letak nama projek yang panjang-panjang. Sebenarnya susah nanti.
Okay, tapi sebenarnya dia tak ada limitation. Okay, boleh je letak sepanjang mana yang awak suka, cuma tak berapa sesuai lah kalau panjang sangat ya. Permudahkan kepada nama projek yang lebih ringkas dan padat. Okay, jadi macam ini adalah invalid. Tengok sebab ada space kat sini. Okay, yang ni sebab start dengan digit. Ini adalah invalid project name. Okay, so kita dah done yang ni. So bila dah okay, so dia akan keluar kat sini. Tadi ingat ya, kita ada palette, kita ada viewer untuk tengok kita punya nak view user interface kita, dan kita ada list of components related to this project and also properties of control yang kita ada. Okay, so sekarang ni kalau kita follow yang ini, dia kata kita nak tambah button. Okay, kalau nak tambah button tadi kita pergi dekat drawer mana? Drawer user interface. Okay, awak boleh klik je mana-mana drawer kat sini, tapi sekarang saya nak awak klik dulu kepada user interface. Klik button and drag drop masuk ke dalam screen awak. Okay, masuk ke dalam screen awak. And then awak tengok dekat sini, saya kata best practice adalah kita tukar nama button ni. Okay, nampak ya, bila saya drag masuk ke dalam screen awak, dia akan tambah dekat komponen dekat sini. Okay, button 1, kalau awak nak rename, awak letaklah talk to me. Okay, talk to me button. Okay, talk to me button, okay. Okay, kalau tak nak tukar nama, dia remain kepada nama yang default tadilah. Okay, talk to me button ni, dan sekarang ni saya nak awak ubah beberapa properties dekat sini. Okay, contohnya saya nak ubah shape dia. Shape dia tadi, sekarang dia rectangle, saya nak jadikan dia sebagai rounded contohnya. Okay, text for button 1 jadi rounded, dan kita nak tukar caption text for button 1 ni kepada talk to me. Okay, tapi bila kita tukar caption, kita tak payahlah letak yang tak ada space dan sebagainya tu ya. Okay, kena klik dulu. Kalau nak tukar, kena klik dekat komponen tersebut dan tukar text button kepada talk to me. Okay, talk to me. So, katalah saya nak ubah color, contohnya saya nak ubah kepada blue for example. Okay, so awak boleh je ubah apa-apa lagi yang sesuai dekat sinilah, dekat properties untuk talk to me ni. Text alignment, center dah. Okay, dia punya ni tak banyak sangat dia punya tu. Dia punya font dia tak banyak benda sangat Okay, boleh tukar kat sini. Font size dia 14, katalah nak make it dia 16 contohnya. Besar sikit kan. Alright. Okay, so background default ni adalah untuk the whole screen. Okay, background default dia kalau saya nak tukar lah untuk case ni. Kalau tak nak tukar, boleh jugalah. Biru masuk dengan apa? Tu dia kuning no. Okay, nan dia jadi hitam pula. Okay, so dia boleh jadi grey dan sebagainya. Okay, so itu saya rasa dari segi itu nanti you all boleh ni letter ya, expose letter. Kita nak fahamkan dulu konsep asas dia. Konsep asas dia. Maksudnya you boleh tukar whatever properties dekat sini berdasarkan kepada properties yang awak nak ya. Ambil text to speech yang ni text to speech ni. Okay, and drag masuk ke dalam screen awak. Okay, text to speech dia adalah non-visible component. Sebab tu dia tak appear dekat screen. Dia info dekat sini. Dia ada letak bawah list of non-visible component which is text to speech. Okay, follow ya. And then sebab apa tadi? Sebab dia bukan merupakan paparan kepada pengguna. Okay, sekarang kita dah ada dekat kita punya screen kita ni, kita ada dah dua komponen. Yang pertama adalah button, yang kedua ada text to speech. Okay, sekarang saya nak awak move kepada block mode. Okay, tadi kita design mode, so saya nak awak klik block mode. Okay, kita nak buat ni lah, dekat block mode kita ni apa yang kita nak buat ya. Okay, first kali kita nampak ya, dekat block mode ni awak nampak ni yang komponen yang kita ada tadi. Kita ada screen 1. Kalau kita ada screen 2, dia keluar kat sini lah screen 2, screen 3 dan sebagainya. Tapi buat masa ni kita cuma ada satu saja screen, dan bawah screen ni kita ada talk to menu dan juga text to speech button. Okay, so sekarang awak klik dekat yang button tu. Okay, bila awak klik dekat button, ini adalah event
event yang kita boleh setkan untuk komponen kita tadi, untuk control kita tadi. Okay, untuk button tu maksudnya. Maksudnya antara event yang kita boleh setkan, kita kata when talk to me button.click. Ini banyak, lost focus, touchdown, touch up, sebab dia adalah button. So different control, dia akan ada different event yang kita boleh, yang relate kepada control tersebut. So kalau awak tengok text to speech, dia tak sama tadi kan? Nampak tak sama. So daripada sini baru kita kena fikir logik. Apa yang kita nak buat tadi sebenarnya? Okay, apa yang kita nak buat sebenarnya talk to me tu, bila kita press button tersebut, and then dia akan keluar suara. Okay, berdasarkan kepada teks yang kita setkan dalam message tersebut. So apa yang kita buat, kita letak, you drag ni masuk je ke sini. Okay, sekali lagi drag ni masuk je ke sini. Okay, kalau saya dah drag 2 kali, saya nak remove, pergi je dekat sini, kita buat. Okay, contoh sekali lagi, itu kita nak delete. So sekarang saya pergi balik dekat talk to me, awak drag when talk to me button.click. So event dia sekarang bila kita klik, bila kita press dekat situ, bila kita klik dekat button tu, what will happen? Okay, what will happen, kita pergi kepada text to speech. Okay, awak pilih yang purple ni, text call text to speech dot speak. Okay, maksudnya bila kita klik button, action kita berikutnya kita akan call text to speech dot speak. Ni you all dah belajar selection control structure sebenarnya. Maksudnya if talk to me button dot click and then do call text to speech one dot speak. And then kita nak keluarkan message kan. So message ni merujuk kepada teks. So kita boleh drag je ni masuk ke sini. Okay, so kat sini kita type apa? Congratulations, whatever lah you nak type. Maksudnya bila klik tu you nak letak apa? Congratulations kan. Katalah congratulations, this is your first app. Contohlah kalau ikut yang komen daripada sekarang. Kalau you nak type apa-apa pun boleh je. Okay, you nak type congratulations, my name is Rohaya for example. Type je lah kat situ, because that text that will be speak up when you press that button. Okay, so sekarang saya bagi masa sekejap untuk you all completekan yang ni tadi. Ke you dah follow exactly saya? Jadi ada 3 benda tadi. Saya kata klik yang ini, talk to me, ambil when talk to me dot click, so letak dekat sini. Yang kedua, pergi dekat text to speech 1, ambil call text to speech 1 dot speak. Okay, nampak kita puzzle kan. So bila you nak masukkan ni, you nampak dia mesti ikut dia punya, dia mesti fit dengan kita punya pattern dia tu. Kalau tak fit, maksudnya salah lah. You tak boleh masukkan suka-suka hati. Maksudnya you tak boleh lah when baru kita boleh masukkan something kat dalam ni kan. Tapi kalau ini saja daripada awal tak boleh. Dia mesti ada something dulu dekat depan dia, baru dia boleh panggil call text to speech 1. And then yang last kali tu kita pergi kepada text ya. Pergi kepada text, ambil yang atas kali ni, masukkan kat sini. Maksudnya proses dekat sini, apa yang berlaku adalah if talk to me button dot click, again, then kita akan call text to speech 1 dot speak. And then apa teks yang akan appear? Congratulations, this is your first app. Okay, so sekarang macam mana kita nak proceed? So caranya adalah kita klik connect kat atas ni. Okay, kan tadi saya kata kita ada beberapa cara. Sama ada kita nak guna AI companion, kita nak guna emulator ataupun USB. Sebenarnya kita sambung link direct USB ni kalau kita tak ada internet connection. So kita direct linkkan USB tu kepada handphone kita lah. Itu cara ketiga lah. Okay, tapi yang paling selalunya yang stable adalah menggunakan AI companion. Okay, so you klik AI companion ni. Okay, so pergi dekat app MIT App Inventor dekat handphone awak. Okay, klik dia. Kalau you klik, you akan dapat, betul tak? You akan dapat dia tulis type in 6 character code or scan the QR code. Okay, sekarang the easiest way adalah you scan. Okay, klik scan QR code tu. And then scan. Okay, scan dekat handphone awak tu. Okay, bila you scan, tengok saya dah scan Okay, bila saya scan dia akan keluar info macam ni. Okay, so bila dah settle tu, awak tengok ya.
Awak pergi dekat designer dengan handphone awak tu sama. Dapat tak? Sama. Exactly same. Sepatutnya dekat designer dengan dekat handphone awak. Okay. And then tak perlu press talk to me kat sini. Talk to me tu awak press dekat handphone awak. Congratulations. This is your first app. So bila kita test ni, This is your first app. so dia akan keluarkan message apa yang saya setkan dekat coding tadi. Ataupun katakanlah saya nak tukar. Saya nak buat Unicell Awesome katakan. Okay. Pernah dengar tak pasal Universiti Selangor? Unicell Awesome. Okay. Dekat Unicell Awesome. Jadi dan bila kita buat tu, kita kena refresh balik lah ya. Kita refresh balik. Pergi dekat connect tu. And then refresh component screen. Okay. And then kita sebab ini dia guna yang bahasa Inggeris. So Unicell tu dia ingat abbreviation. So dia just NISEL Awesome. Alright. So this is actually the first app. Maksudnya kita just nak tengok apps ni berjaya. Maksudnya kita just buat menggunakan satu button sahaja. Dan dia dah keluar seperti apa yang kita nak. Okay. So saya harap you all faham. Cuma ini yang paling simple sahaja. Jadi you all boleh belajar. Dekat sini ada banyak lagi tutorial dan sebagainya untuk awak refer tu. Ada video dan sebagainya, boleh refer. Dan seterusnya, katakanlah kita tambah sikit saja lagi. Kita tambahlah sikit nak bagi dia. Maksudnya kalau kita shake nanti handphone ni, handphone ni pun marah kita. Okay, dan dia keluar satu lagi, mungkin warning lah, warning sound. So saya tambah sedikit je lagi dekat sini. So katakanlah dekat sini kita balik semula kepada designer. And then kita pergi kepada sensor. So tambah accelerator meter sensor kat sini. Okay, nampak ya, dia still tak keluar dekat screen juga. Maksudnya dia jadi dalam non-visible component. Okay, dia berada dalam non-visible component. So awak pergi kepada block. Okay, pergi kepada block. Dan bila kita okay, when accelerator sensor shaking. Okay, when shaking, kita pergi kepada tag to speech tadi yang sama juga. Dan tambahkan dia punya apa-apa message yang sesuai. Kan tadi kita kata warning message tu kan. Okay, contoh saya kata Okay, so sekarang ni katakanlah kita nak tambah sikit apps ni. Kita nak improvise sikit supaya bukan setakat bila kita press tu dia bercakap. Okay, kita nak tambah juga. Katakanlah kita ambil, kita shake handphone ni pun, handphone ni akan, apps tu akan bagi warning juga kepada user tersebut ya. So apa yang kita kena tambah adalah, okay, pergi dekat drawer sensor. Okay, drag accelerator meter sensor ni masuk ke dalam user screen ya, ke dalam screen ni. Okay, dan dia akan jadi dalam bentuk non-visible component. Okay, sekarang ni kita pergi kepada block. Okay, dekat block tu kita kena tambah when accelerator meter sensor 1 dot shaking. Kan, dot shaking. So do, kita akan call text 1 dot text to speech 1 dot speak. And then sama juga macam konsep yang dekat atas tadi, kita akan tambahlah letak apa-apa message yang sesuai. Okay, contohnya macam ni saya letak gosh, don't shake me. Alright. So kita balik semula kepada designer. Sekali lagi kita akan connect dengan handphone kita untuk test. So AI companion tadi. Okay, saya just tunjukkan sekali lagi AI companion. So kita pergi dekat sini. Right. Okay, scan code tu ya. Kena scan code tersebut. Dan juga okay, itu maksudnya dia tengah sync kan antara screen dan juga kepada handphone kita. Kan dia keluar sama ya macam tadi juga. Okay, cuba press talk to me tadi. Alright. Dan cuba shake. Okay. So maksudnya dah ada kita dah berjaya lah buat yang tambahan yang kedua tadi. Okay. Alright. So itu contoh-contoh yang mudah sebab kita pun masa yang agak singkat juga, jadi saya tak boleh tunjuk lama. Okey, mungkin juga sebab saya ada buat kursus baru ni, bengkel dengan pelajar-pelajar SPM.
pelajar SPM daripada sekolah-sekolah dekat negeri Selangor ni. Jadi tengok dari segi dalam tempoh 2 hari kita bagi kursus tu, dia orang dapat berjaya buat apps yang agak bagus-bagus. Okey, mungkin boleh saya tunjukkan satu contoh daripadanya. Okey, contohnya macam ini adalah lari, nama dia. Hunter lah ni. Dia boleh nampak? Okey. Okey. So, kalau contoh daripada pelajar ni ya, ni daripada 2 orang pelajar, tingkatan 4 sebenarnya. Kan? Tingkatan 4 sahaja. So, dia berjaya buat dalam bentuk game. Dia buat dalam game ya, dia adalah satu game. Contohnya kalau dia tekan mula. Okey. Okey, mula. So, dia ada macam kita panggil apa ya, dalam bentuk novel lah kat sini. Dia kata pada suatu hari, entah hari apa aku pun tak tahu sebab aku baru sedar daripada tidur. Perut aku rasa lapar, aku memerhatikan sekeliling cuba untuk mengenal pasti lokasi aku. Nampaknya aku berada dalam sebuah pondok yang kecil yang mempunyai sebuah pintu dan tingkap. Aku perlu keluar dari sini kerana aku kelaparan. Jadi so ada beberapa alternatif kat sini. Jadi dia kena pilih lah. Katalah saya buat menuju ke tingkap, and then ada lagi instruction dekat sini, dia kena baca dan dia kena pilih. Contohlah saya buat. Dan dengar dia letak background untuk music sekali. Jadi game ni nampak macam menarik lah. Menarik ya. So ini salah satu contoh. Okay, salah satu contoh yang pelajar tingkatan 4 yang buat dalam tempoh tak sampai beberapa jam. Okay. So sebab tu saya kata MIT Apps ni adalah antara aplikasi yang mudah dipelajari untuk menghasilkan apps yang agak canggih juga sebenarnya. Okey, ada satu lagi contoh dekat sini. Okey. Ada satu lagi contoh dekat sini. Okey, yang ini ada juga pelajar buat berkaitan dengan macam Google Translate tu. Maksudnya dia nak tukar daripada Korean kepada Spanish contohnya, daripada French kepada Jerman contohnya. So dia buat dalam bentuk ni lah. Alright, dia buat dalam bentuk ni. Jadi adalah kalau nak masuk daripada Korean, okay, so dia just type katakanlah hello dekat sini. Hello, and then hello daripada bahasa English kepada Korea contohnya. Okay, so dia akan keluar dia akan translate dalam bahasa Korea. Apa maksud hello dalam bahasa Inggeris ke dalam bahasa Korea. Okay, dan ada juga dia buat dalam bentuk Facebook. Okay, hello dalam bentuk sound. 안녕하세요. 안녕하세요. Entah pronoun saya pun tak pasti. Okay, 감사합니다. Ini adalah contoh-contoh simple ya yang pelajar-pelajar buat dalam tempoh bengkel yang agak singkat. Okey, jadi saya rasa itu sahaja sharing untuk hari ini. Jadi kalau nak lebih lanjut lagi, so saya cadangkan untuk you all untuk mendaftar masuk ke Universiti Selangor di bawah Fakulti Komunikasi, Seni Visual dan Pengkomputeran, dan juga mendaftar kepada kursus-kursus IT dan juga CS di Jabatan Pengkomputeran sendiri. Okay, kita ada banyak kursus yang di level diploma dan juga level degree, di mana untuk diploma kita ada diploma Sains Komputer, Pengkomputeran Industri, kita ada diploma Teknologi Maklumat, dan kita ada diploma Multimedia Industri multimedia maksud saya. Dan juga untuk level degree kita ada BIT. BIT itu adalah untuk Bachelor Information Technology. Kita ada BSE, Bachelor Software Engineering. Kita juga ada Bachelor Computer Science dan juga Bachelor Multimedia Industry. Jadi program-program ni kita ada ramai sangat pensyarah-pensyarah yang mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing. Jadi untuk maklumat lanjut berkaitan dengan Unicell, saya cadangkan adik-adik untuk melayari unicell.edu.my, portal rasmi kita, dan bolehlah dapatkan info secara detail daripada sana. Okay, so kita jumpa di Unicell.